Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adini binti Tarmizi, nombor metrik di 2019108763. Tajuk kerja khusus kami adalah berkenaan dengan isu gejala buli di sekolah menengah. Dari segi pengenalan dasar ini kita dapati bahawa permasalahan pelajar yang berlaku di sekolah adalah berkaitan dengan gejala buli. Kita dapati bahawa gejala buli bukanlah suatu fenomena baharu sehinggakan isu ini menjadi semakin serius untuk dibendung. Isu ini juga sering mendapat liputan daripada berbagai pihak sama ada media massa dan juga media elektronik. Berdasarkan laporan daripada pihak media, kita dapati bahawa terdapat 9 pelajar di beberapa buah sekolah berasrama penuh sering dibuli. Namun, isu gejala buli ini tidak hanya terhad berlaku di sekolah berasrama penuh, namun ia juga berlaku di sekolah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan hai. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan latar belakang masalah buli. Buli, apakah itu buli? Buli bermaksud serangan ataupun penindasan yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah. Terdapat 3 jenis masalah buli. Yang pertama ialah buli fizikal, kedua ialah buli mental dan yang ketiga ialah buli cyber. Di dalam kajian ini kami turut memfokuskan ataupun memberi perhatian terhadap faktor-faktor berlakunya masalah buli, kesan-kesan masalah buli dan langkah-langkah bagi mengatasi masalah buli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Amnah binti Ramli. Nombor metrik D20191087609. Saya akan menjelaskan bahagian objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian yang telah ditetapkan. Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah buli dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Objektif kajian yang kedua ialah untuk menghuraikan kesan-kesan buli kepada pelajar. Objektif kajian yang terakhir ialah atau yang ketiga untuk menjelaskan langkah-langkah dalam mengatasi masalah buli dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Saya Muhammad Farizul Bendin, nombor metrik D20191087584 daripada program AT01 Kesusasteraan Melayu. Saya akan membentangkan bahagian metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan kaedah, cara atau pendekatan yang digunakan oleh pengkaji bagi mencapai objektif kajian. Bahagian ini akan membincangkan mengenai reka bentuk kajian, instrumen kajian dan kaedah-kaedah yang digunakan dalam kajian ini. Reka bentuk kajian. Kajian yang dijalankan ini menggunakan kaedah berbentuk deskriptif, iaitu kaedah tinjauan bagi memperoleh maklum balas mengenai maklumat yang diperlukan dalam kajian seperti faktor, kesan atau langkah dalam menangani masalah buli. Kaedah ini dilakukan oleh pengkaji dengan menggunakan kaedah temu bual dan kaedah rujukan. Instrumen kajian. Instrumen kajian merupakan apa-apa alat, kaedah atau cara yang digunakan oleh pengkaji bagi mengumpulkan dan mendapatkan maklumat berkaitan dengan kajian. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan data dan maklumat melalui temu bual. Kaedah temu bual. Kaedah temu bual dilakukan dengan menyediakan soalan-soalan berkaitan dengan kajian untuk ditanyakan kepada responden. Kaedah ini dilakukan secara dalam talian melalui aplikasi Google Meet. Pengkaji telah menemu bual seorang guru disiplin yang telah berkhidmat di salah sebuah sekolah. Kaedah ini digunakan bertujuan untuk mendapatkan maklumat terperinci berkaitan dengan objektif kajian ini. Kaedah rujukan. Kaedah rujukan dilakukan dengan merujuk bahan-bahan daripada internet. Kaedah ini digunakan bagi mencari sumber maklumat tambahan, teori-teori dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah buli. Maklumat yang diperoleh hasil daripada pencarian di artikel, jurnal dan sebagainya. Yang seterusnya adalah berkenaan dengan definisi buli. Hasil temu bual bersama dengan guru disiplin melalui platform Google Meet boleh bermaksud suatu perbuatan yang dilakukan untuk menganiaya atau suka-suka atau juga kerana dendam. Definisi yang telah diberikan dapat dibuktikan menerusi beberapa kejadian yang telah berlaku di sekolah guru tersebut. Yang pertamanya adalah untuk suka-suka, di mana pembuli akan memilih pelajar-pelajar yang lemah, yang betul-betul kecil serta yang cacat untuk dijadikan mangsa buli. Yang keduanya adalah untuk menunjukkan kemegahan serta kemewahan yang dimiliki oleh mereka.
di mana mereka bertindak mengupah rakan mereka yang lain untuk melakukan perbuatan buli tersebut. Sebagai contohnya, mereka pelajar-pelajar sini ini bertindak menelanjangkan pelajar-pelajar tingkatan 1 dan mentertawakan mereka, di mana pelajar-pelajar yang lemah inilah yang cacat dan juga yang bertubuh kecil inilah dituduh melakukan perbuatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aisyah binti Rasidi, pemegang nombor kad matrik D2019 1087610. Saya akan membentangkan bahagian saya iaitu ciri dan perwatakan pembuli. Secara lazimnya, pembuli mempunyai perwatakan di mana mempunyai fizikal yang sangat besar dan mempunyai tenaga yang sangat kuat untuk melakukan perbuatan buli tersebut. Kekuatan ini sering kali dilihat sama ada ia berseorangan ataupun berkumpulan. Okey. Seterusnya, ciri seorang pembuli ini yang jelas ialah individu yang mempunyai latar belakang keluarga yang sangat kaya dan memudahkan ia untuk memberi upah kepada pembuli-pembuli lain untuk membuli mangsa tersebut. Seterusnya, yang ketiga, pembuli mengalami penderaan fizikal dan psikologi semasa kecil sehingga mereka menjadi trauma dan menjadi panas barat. Seterusnya, saya akan menerangkan pula ciri dan perwatakan mangsa buli. Yang pertama, seseorang individu itu mempunyai kelainan fizikal dan perbezaan antara satu sama lain. Kelainan ini merupakan mangsa yang menghidapi penyakit ataupun cacat sejak lahir dan individu tersebut merupakan murid yang sering menjadi perhatian guru. Yang kedua, personaliti mangsa buli yang kelihatan lemah, tidak bermaya, kurang popular dalam kalangan pelajar-pelajar lain dan bersifat keperempuanan membawa ke arah mereka dibuli. Yang ketiga, ciri seterusnya ialah mangsa buli seringkali mempunyai sifat psikologi yang tidak suka bergaul, merasakan mereka ini lemah dan tidak berupaya untuk membela diri apabila dibuli. Baiklah, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Seterusnya, baiklah, pembentangan diteruskan lagi dengan mengenal pasti faktor-faktor yang mengakibatkan berlakunya masalah buli. Baiklah, faktor yang pertama adalah rasa iri hati. Faktor yang kedua, kurangnya didikan agama yang diberikan oleh kedua ibu bapa. Yang ketiga, sekolah cuba untuk menutup bilangan sebenar kes buli yang berlaku demi menjaga kebaikan nama sekolah. Yang keempat, rasa megah dan juga pengaruh rakan sebaya. Dan yang terakhir adalah pengaruh daripada media massa. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis-jenis buli dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Terdapat dua jenis buli, iaitu buli fizikal dan buli mental. Yang pertama ialah buli fizikal. Buli fizikal merupakan kes buli yang paling hangat dan kerap berlaku. Buli ini juga jelas dilihat. Buli fizikal biasanya melibatkan pelajar menengah atas iaitu tingkatan 4 dan 5. Buli fizikal dapat dilihat daripada perbuatan serangan fizikal seperti memukul, menendang, menyepak dan serangan fizikal yang lain. Buli fizikal dapat dilihat iaitu pembuli membuli mangsa atau mengugut mangsa melakukan sesuatu seperti membelikan makanan atau menguntit wang secara berkala. Selain itu, mencabul juga merupakan perbuatan buli fizikal, iaitu pembuli mencabul ke alat sulit mangsa. Contohnya, pembuli merupakan mangsa lelaki mencabul alat sulit mangsa lelaki juga tetapi lembut yang enggan menurut arahannya. Seterusnya, buli mental. Buli mental merupakan buli yang hangat juga tetapi kadang-kadang sukar untuk dikesan. Buli mental ini biasanya melibatkan pelajar tingkatan 1 dan 2. Buli mental ini juga dikenali sebagai psychological, iaitu serangan psikologi seperti pembuli melakukan penyebaran fitnah, pengasingan atau pemulauan. Contohnya, pembuli membuli mangsa dengan menyebarkan fitnah atau mengenakan cacian atau memakin hamun mangsa sehingga mangsa mengalami tekanan dan hilang harga diri akibat dimalukan atau dihina di khalayak ramai. Seterusnya, kesan-kesan kepada pembuli dan mangsa buli dari segi fizikal dan mental. Yang pertama, kesan kepada mangsa buli dari segi mental. Mangsa buli cenderung untuk mengalami kemurungan dan kurang keyakinan.
Manakala dari segi fizikal pula, mangsa buli cenderung untuk terlibat dengan masalah disiplin. Sebagai contoh, konteks sekolah. Ini kerana mangsa buli khawatir dan bimbang akan keselamatannya apabila berada di sekolah. Yang kedua, kesan terhadap pembuli dari segi fizikal dan mental. Masalah buli ini akan berlarutan dan menyebabkan pembuli terbawa sikap tersebut sehingga dewasa. Sebagai contoh, pembuli ini akan terlibat dengan masalah jenayah seperti kes merogol, mencuri, terlibat dengan kongsi gelap dan kes pukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuna Kartika binti Ni Abdullah. Nombor metrik B201910875997. Seterusnya pula saya akan menerangkan tentang data ataupun analisis berkaitan dengan gejala buli yang berlaku di sekolah. Gejala buli adalah merupakan satu fenomena yang berlaku di seluruh dunia tanpa mengira jantina, usia, pangkat, bangsa, budaya dan juga agama. Pada umumnya, hampir tiada hari yang berlalu tanpa kes buli. Isu buli ini semakin hari semakin menjadi perhatian dan ianya dilaporkan semakin meningkat. Mengikut statistik, sebanyak 3,011 kes buli yang dilaporkan pada tahun 2015 dan ianya meningkat sehingga 3,488 pada tahun 2016 sebelum menurun kepada 2,795 pada tahun 2017. Okey, seterusnya adalah melalui data tentang gejala buli, sudah pasti terdapat isu yang menjadi kekangan kes buli untuk menurun. Isu yang pertama adalah jumlah pelajar yang besar sedikit sebanyak menyukarkan pihak sekolah untuk menangani kes buli ini. Okey, seterusnya adalah isu yang kedua pula adalah isu tentang tingkah laku ibu bapa yang menyebabkan pihak sekolah sedikit sukar untuk menangani kes buli ini. Akhir sekali adalah pihak sekolah juga mengalami kekangan dalam mengatasi masalah kerana mangsa buli itu sendiri tidak ingin memberi kerjasama kepada pihak sekolah seperti melaporkan yang mereka menjadi mangsa buli. Jadi untuk mengatasi masalah buli ini, semua pihak perlulah memberi kerjasama dan berganding bahu untuk membendung kes buli ini agar tidak berleluasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Hajar binti Muhammad Fadila bernombor metrik D2019108751. Hari ini saya akan membicarakan mengenai skop kajian dan juga langkah-langkah mengatasi masalah buli di sekolah. Kajian ini memfokuskan kepada masalah tingkah laku, iaitu isu buli di sekolah dan kalangan pelajar. Maklumat daripada sumber-sumber lain seperti artikel, jurnal dan temu bual membantu dalam kajian ini. Malah kami juga telah mencadangkan beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Langkah pertama untuk mengatasi masalah buli ini adalah bermula dengan peranan ibu bapa. Ibu bapa perlulah memberikan pendidikan awal dan agama kepada anak-anak. Ibu bapa bolehlah menggunakan kaedah komunikasi sama ada kata-kata nasihat dan juga menunjukkan contoh perbuatan yang baik kepada mereka. Dan ini semua boleh dikaitkan dengan teori psikososial. Perkembangan psikososial oleh Erik Erikson ini telah memperkenalkan kepada kita bahawa personaliti seseorang individu itu terbentuk dalam satu siri peringkat iaitu sebanyak 8 peringkat dan setiap peringkat itu mempunyai konflik yang tertentu. Justru itu setiap peringkat itu perlu diberi perhatian dengan menggunakan aktiviti yang baik supaya anak-anak dapat mengikut tingkah laku yang baik dengan keseimbangan kognitif, fizikal dan sosialnya. Langkah seterusnya adalah daripada pihak sekolah sendiri, iaitu dengan memberi bimbingan, kaunseling dan nasihat kepada pelajar yang terlibat. Pihak sekolah juga melaksanakan perjumpaan bersama ibu bapa dalam menangani masalah ini. Dari pihak kerajaan sendiri, Kementerian Pelajaran Malaysia dan pihak sekolah menitikberatkan isu kes buli ini dalam pelajaran di sekolah. Kerajaan bergabung dengan agensi-agensi berkaitan dan menganjurkan kempen kesedaran dan jelasnya dengan langkah-langkah yang sedemikian mampu mengatasi masalah kes buli ini daripada terus berleluasa dalam kalangan pelajar. Sekian, terima kasih. Baiklah, dengan kajian yang dijalankan, kami mendapati dan mendapat mengetahui mengenai maksud-maksud dan teori buli dengan
lebih mendalam. Seterusnya, kami dapat mengaitkan mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang berlaku dalam diri pelajar. Seterusnya, faktor-faktor yang mengakibatkan berlakunya masalah buli. Seterusnya, dapat mengetahui dengan lebih jelas dan lebih terperinci mengenai jenis-jenis buli yang berlaku dalam kalangan pelajar. Contohnya adalah buli fizikal dan juga buli mental. Seterusnya, dapat mengenal pasti mengenai kesan-kesan ke atas mangsa buli, terutamanya daripada segi fizikal dan juga mental. Dan yang terakhir, dapat mengenal pasti langkah-langkah bagi mengatasi masalah buli. Penutup, secara keseluruhannya, masalah buli masih lagi berlaku dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Masalah buli bukan sahaja menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa, namun ia juga boleh meninggalkan kesan yang teruk dari segi emosi sehingga mendatangkan trauma kepada mereka. Oleh itu, semua pihak terutamanya guru dan sekolah harus memandang serius serta bekerjasama bagi mencari jalan dalam menangani masalah buli dalam kalangan pelajar sekolah menengah dengan lebih berkesan. Diharapkan kajian ini dapat menjadi satu pendekatan dalam menangani masalah buli dalam kalangan pelajar sekolah menengah.